Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasha Zina binti Muhammadun. Nama Menteri 260808 dari kumpulan E Kota Baru. Saya akan membentangkan modul GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan yang bertajuk Pendidikan di Malaysia. Pengenalan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia mempunyai sejarah yang panjang untuk dilakarkan dari permulaan sehingga terbentuknya sistem pendidikan seperti hari ini. Sistem pendidikan di Tanah Melayu telah pun bermula sejak kedatangan British, iaitu sistem pendidikan informal. Pendidikan di Malaysia yang digunakan pada hari ini sangat berkait rapat dengan pengaruh kolonialisme semasa penjajahan British. Semasa kedatangan British, sistem pendidikan di Tanah Melayu mengalami perubahan ekoran daripada pengaruh kolonialisme yang dibawa oleh pihak British. Perubahan pendidikan yang berlaku pada zaman penjajah British bermula daripada Francis Light yang menakluki Pulau Pinang pada tahun 1786 sehinggalah berlakunya Perang Kedua yang dianggap sebagai perkembangan peringkat kedua. Dasar pendidikan Tanah Melayu pada ketika itu adalah berdasar penjajahan, iaitu pecah dan perintah, dan dasar terbuka sehingga terbentuknya satu sistem pendidikan yang dipanggil sistem pendidikan vernacular. Sistem pendidikan vernacular adalah sistem pendidikan yang dipakai oleh bahasa ibunda masing-masing sebagai pengantara. Terdapat jenis pendidikan vernacular di Tanah Melayu, iaitu vernacular Melayu, vernacular Cina, vernacular Tamil dan definisi falsafah. Menurut Abdullah Ishaq 1995 berkata falsafah merupakan perkataan bahasa Yunani iaitu Philian dan Sophia. Philian bermaksud peragaan dan cinta akan sesuatu perkara, manakala perkataan Sophia merupakan kebenaran, kecerdikan, kebijaksanaan dan hikmah yang diperoleh di sebalik sesuatu perkara. Bagi Hanafi 1969 berpendapat bahawa perkataan falsafah yang diambil dari perkataan philos bermaksud cinta dan sophia diterjemah sebagai pengetahuan. Hal ini demikian boleh dikaitkan bahawa kedua-dua perkataan iaitu philosophia bermaksud cinta kepada ilmu pengetahuan. Menurut Sophia Hussein 1996 bahawa definisi falsafah dalam bahasa Inggeris merupakan perasaan cinta dan yang diterap ketika mendalami ilmu pengetahuan untuk mendapatkan sesuatu kebenaran yang betul. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2010, pengetahuan dan penyelidikan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu asas dan hukum yang berada pada tahap yang tertinggi yang menjadikan satu dasar utama kepada ilmu-ilmu yang lain. Di samping falsafah juga merujuk kepada seseorang ahli atau orang pakar dalam bidang falsafah sentiasa giat memikirkan dan membicarakan tentang sesuatu kewujudan dalam kebenaran, sifat dan ciri secara lebih mendalam dan terperinci. Epistemologi kolonialisme. Menurut J.A. Hobson 1926, kolonialisme bermaksud sesuatu bangsa atau negara asing yang mengembangkan kuasa dan pengaruhnya di sebuah kawasan yang berada di seberang laut yang masih belum diterokai. Mereka menubuhkan sebuah pentadbiran atau pemerintahan mereka sendiri selaras dengan institusi yang berada di bawah kawalan negara asal mereka. Menurut George H. Nadel dan Perry Curtis 1964, kolonialisme sebagai imperialisme seperti mana yang dilihat daripada kacamata penjajahan. Namun, semua kolonialisme diartikan sebagai perkembangan imperialisme dan bukan semua perkembangan imperialisme diarti sebagai kolonialisme. Umumnya, kolonialisme adalah seerti dengan penindasan, penghinaan dan pengeksploitasian terhadap orang-orang pribumi. Menurut Azhar Haji Wahid 2011, kolonialisme didefinisikan sebagai kaedah penghijrahan atau pemindahan sebuah kuasa atau negara ke kawasan yang belum diterokai dan didialami. Kolonialisme dikatakan merujuk kepada penggunaan dasar melalui kegiatan imperialisme. Kolonialisme juga dikaitkan dengan masalah penindasan, penghinaan dan pengeksploitasi yang dilakukan oleh kuasa-kuasa asing.
Latar belakang pendidikan awal di Malaysia. Sebelum kedatangan British, pendidikan di Tanah Melayu terdiri daripada pendidikan informal dan institusi pondok. Pendidikan informal tidak dapat dilaksanakan dalam lingkungan keluarga sahaja, namun dirangkumkan sekali dengan peraturan. Bagi masyarakat Melayu lebih melatih anak-anak mereka bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak binatang dan lain-lain. Bagi anak-anak perempuan pula, mereka dilatih untuk kerja-kerja rumah seperti memasak, mengemar rumah dan sebagainya. Ilmu kemahiran ini diasas mengikut adat tradisional turun-temurun asal ibu bapa mereka sendiri, dan pendidikan yang diperoleh daripada masyarakat Melayu dulu sebelum kedatangan British dikenali sebagai Sekolah Bumi Putera. Pembelajaran diperoleh adalah membaca Al-Quran dan pembelajaran agama yang diajar oleh guru-guru di kampung. Selain itu, mereka juga diajar bersilat, bomoh dan sebagainya. Ada pendidikan formal iaitu pendidikan pondok. Ia adalah kehadiran daripada pedagang Arab dan India yang beragama Islam pada abad ke-14 yang menjumpai kepada usaha penyebaran agama Islam melalui institusi pendidikan pondok. Pada abad 19, sekolah pondok dikenalkan di Kelantan, Terengganu dan Kedah sebagai pendidikan Islam yang berasrama. Sistem ini kemas dan teratur berbanding di surau dan di masjid. Pendidikan vernakular di Malaysia. Pendidikan vernakular Melayu yang telah ditubuhkan dan diuruskan oleh pihak kerajaan semasa pemerintahan kolonial British. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantaran. Kurikulum yang disediakan pada ketika itu hanyalah disediakan setakat peringkat rendah sahaja. Secara umumnya, sekolah vernakular Melayu ini dibina di kawasan-kawasan kampung kerana penempatan pada mereka tertumpu pada kawasan luar bandar. Sekolah-sekolah tersebut mempunyai kemudahan yang cukup dan lengkap. Pendidikan yang disediakan melalui dasar pendidikan barat tersebut pada ketika itu adalah untuk menjaga hati penduduk masyarakat Melayu. Hal ini disebabkan masyarakat Melayu pada ketika itu terdiri daripada masyarakat petani yang dianggap penting sebagai pengeluar makanan rutin rakyat dan pemerintah. Pendidikan ini tidak berpeluang kepada lepasan yang tamat pelajaran untuk menjawat jawatan tinggi. Pendidikan ini adalah berfokus kepada anak-anak orang Melayu yang menjadi lebih baik daripada ibu bapa mereka dan kembali kepada kampung halaman mereka yang meneruskan kehidupan tradisi mereka. Pihak kolonial British pada ketika itu sangat memerlukan tenaga kerja bagi memudahkan kerja-kerja mereka bagi tujuan kepentingan mereka. Dasar kurikulum sekolah Melayu pada ketika itu hanyalah melayakkan masyarakat Melayu menjadikan pemandu kereta lembu, budak pejabat kerani rendah dan sebagainya. Dalam erti lain, pihak British ingin mewujudkan kestabilan politik bagi pendidikan vernakular Cina. Ia diasaskan dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat Cina sendiri. Kurikulum pendidikan vernakular Cina pada ketika itu adalah berdasarkan pelajaran klasik lama. Mereka diajar ilmu kaligrafi dan ilmu kira-kira dengan menggunakan abakus. Pada tahun 1990, menggabungkan pelajaran Confucius dan dengan Cina dengan sains barat seperti sejarah, ilmu alam, moral, bahasa, menyanyi, melukis dan sebagainya. Pada tahun 1919, bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantaran. Penjajah British yang mula menyinari bahawa sekolah-sekolah Cina telah menjadi platform penyebaran ideologi kerajaan Cina dan penyebaran sentimen anti-British telah menyebabkan mereka telah menukarkan polisi liberal yang terdahulu. Mereka telah meneruskan enakmen pendaftaran sekolah di Tanah Melayu pada tahun 1920 yang bertujuan untuk menghadkan aktiviti-aktiviti di sekolah Cina. Enakmen ini dibantah oleh orang Cina kerana mereka beranggap pengubalan enakmen ini telah mencaburi hak-hak asasi mereka, namun pihak British telah berkeras dan tidak beranjak dari pendirian dan meneruskan perancangan tersebut. Pendidikan vernakular Tamil. Pembukaan sekolah vernakular ini dikenalikan oleh peladan dan mubalik Kristian. Perkembangan sekolah vernakular Tamil bermula semasa zaman perkembangan ladang getah, kopi, gula dan sebagainya. Sekolah vernakular Tamil yang pertama telah tertubuh ialah Saint Francis Xavier pada tahun 1895. Sekolah ini menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantaran sukatan pelajaran mereka, juga menggunakan buku teks dari negara India. Pada tahun 1902,
British mula menukar polisi pendidikan mereka apabila ramai buruh-buruh India datang bekerja di ladang-ladang tanah Melayu kerana pada ketika itu berlakunya perkembangan ekonomi sehingga memerlukan banyak tenaga kerja seperti buruh-buruh. Pihak British mula memberi segala kemudahan kepada sekolah-sekolah India. Bantuan kewangan juga diberikan berdasarkan keputusan perperiksaan dan kadar kehadiran pelajar. Pendidikan vernacular India terbatas pada peringkat rendah sahaja, ekoran daripada kawasan estet yang terbatas dan jumlah pelajar yang tidak ramai. Satu kod buruh telah dikuatkuasakan yang mewajibkan setiap ladang yang mempunyai sekurang-kurangnya 10 orang kanak-kanak untuk menyediakan sebuah sekolah dan guru. Hal ini telah meningkat lagi perkembangan sekolah-sekolah India di tanah Melayu. Pendidikan vernacular English. Ia didirikan daripada hasil pelbagai badan mubalik Kristian pada tahun 1948. Sekolah-sekolah Roman Katolik dibina oleh padri-padri yang datang daripada Portugis. Tujuan ia dibina untuk mengekalkan kuasa penjajah di tanah Melayu. Pendidikan ini adalah daripada guru-guru mubalik Kristian. Sekolah-sekolah dibina adalah untuk mengekalkan adat resam tradisional masyarakat penjajah. Perbezaan antara sekolah Inggeris dengan sekolah vernacular lain adalah terdapat pelbagai kaum yang menuntut di sekolah English. Sekolah-sekolah dibiayai oleh pihak kerajaan British walaupun ada sesetengah sekolah pada awal penubuhannya adalah ditanggung oleh dan dikelola oleh orang awam. Lepasan pendidikan sekolah Inggeris akan diberi peluang untuk menjawab jawatan tinggi dalam kerajaan. Tidak ramai orang Melayu yang berpeluang untuk belajar di sekolah-sekolah Inggeris kerana kesemua sekolah tersebut berada di kawasan bandar. Pada tahun 1930, sekolah Special Malay Class telah ditubuhkan bagi memberi peluang kepada orang Melayu untuk belajar di sekolah Inggeris. Kemasukan ke sekolah tersebut adalah melalui sistem peperiksaan. Kurikulum tersebut hanya tersedia kepada pelajar kursus yang bermula daripada tahun 4 sahaja. Mereka perlu melalui Special Malay Class selama 2 tahun dan sebelum layak memasuki sekolah. Analisis pendidikan kolonial membentuk politik. Perkauman sekolah vernacular Melayu. Sistem sekolah vernacular mula diperkenalkan mulai pertengahan abad ke-19 apabila kerajaan British telah mula mengambil perhatian terhadap pendidikan yang terdapat di negara-negara Selat. 1856, 2 buah sekolah vernacular Melayu telah ditubuhkan di Singapura, iaitu sebuah di Teluk Belanga dan sebuah lagi di Sekolah Gelam. Penubuhan 2 sekolah tersebut adalah dengan bantuan kewangan daripada Duli Yang Maha Mulia Tengku Johor dan Gubernur Bondel. Penubuhan sekolah vernacular Melayu tersebut tidak mendapat sambutan daripada masyarakat Melayu. Oleh itu, A.M. Skinner telah merangkap pemangku magistrat di seberang perai telah cuba untuk mendirikan sekolah-sekolah vernacular Melayu dengan mengubah suai dasar kelas Quran. Pada akhir abad ke-19, terdapat 189 buah sekolah vernacular Melayu telah ditubuhkan di negara-negara Selat dan 168 di negara-negara bersekutu. Pada tahun 1913, terdapat 34 lagi buah sekolah vernacular Melayu telah ditubuhkan di Kedah, 5 buah sekolah di Perlis, 8 buah sekolah di Kelantan, Terengganu dan Johor telah sedia memiliki 56 buah sekolah Melayu. Analisis pendidikan kolonial membentuk perkauman di sekolah vernacular Cina. Perkembangan pendidikan vernacular Cina di tanah Melayu bermula pada tahun 1900. Perkembangan tersebut bermula apabila Kang Youwei dan Liang Qi-chai yang merupakan menteri pendidikan yang terkenal di negara Cina telah menaikkan diri di tanah Melayu. Selepas reformasi, mereka di China telah mengalami kegagalan dan ditubuhkan pada tahun 1900 di Kuala Lumpur dan ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1902. Kerajaan China terus memberi bantuan kewangan dan memberi nasihat mengenai sistem pendidikan di sekolah Cina di tanah Melayu setelah tubuhnya Republik Rakyat Cina. Pihak British yang menyedari bahawa sekolah-sekolah Cina yang dibina digunakan untuk menyebarkan sentimen dan ideologi anti-British telah bertindak menukarkan polisi liberal dengan meluluskan anima pendaftaran sekolah di tanah Melayu pada tahun 1920. Menjelang tahun 1922, bilangan sekolah yang mendaftar di bawah pemerintahan British adalah sebanyak 215 sebuah sekolah di negeri-negeri Selat dan 177 buah sekolah di negeri bersekutu.
Analisis pendidikan kolonial membentuk politik perkauman di Sekolah Vernacular Tamir. Sekolah Vernacular Tamir yang pertama ditubuhkan adalah setelah tertubuhnya Penang Free School pada tahun 1816 yang setelah dicadangkan pelajaran Tamil menjadi salah satu mata pelajaran dalam sekolah tersebut. Pada tahun 1902, British telah menukarkan polisi pendidikannya. British telah menyediakan kemudahan dan bantuan kewangan untuk membangunkan lagi sekolah-sekolah di India di Tanah Melayu. British juga telah menubuhkan beberapa buah sekolah Tamil di kawasan-kawasan khas untuk kanak-kanak India yang bapanya bekerja di Jabatan Kerja Raya ataupun kereta api. Menjelang tahun 1930, terdapat 4 jenis sekolah vernacular Tamil yang telah ditubuhkan di Tanah Melayu, iaitu sekolah dibiayai dan diuruskan oleh kerajaan, sekolah ladang yang dibiayai dan diuruskan oleh kerajaan, sekolah yang didirikan dan diuruskan oleh komuniti India tempatan, dan sekolah yang didirikan oleh Persatuan Mubalik Kristian. Analisis pendidikan kolonial membentuk politik perkauman di Sekolah Vernacular Inggeris. 6 Februari 1816, Rev. R.S. Hanshin telah mengumumkan rancangannya untuk mengenai penubuhan Penang Free School. Penang Free School merupakan sekolah Inggeris yang pertama ditubuhkan di bawah rancangan dan bantuan daripada kerajaan British. Kerajaan Inggeris telah menubuhkan sebuah sekolah Inggeris khusus buat anak-anak Melayu golongan atasan, iaitu Malay College di Kuala Kangsar pada tahun 1905. Terdapat juga sekolah Inggeris yang lain ditubuhkan selain daripada sekolah jenis Free School dan Malay College, iaitu sekolah yang ditubuhkan atas usaha badan-badan Mubalik Kristian. Sekolah Mubalik yang pertama ditubuhkan ialah Sekolah Roman Katolik pada tahun 1548. Terdapat juga beberapa sekolah Mubalik ditubuhkan di negara Borneo di antara tahun 1874 dan sehingga 1905. Implikasi falsafah pendidikan Barat terhadap pendidikan di Malaysia. Menurut laporan Falsafah dan Pendidikan di Malaysia tahun 2010 menyatakan bahawa falsafah pendidikan Barat mempunyai peranan yang penting dalam sistem pendidikan di Malaysia apabila wujudnya dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut Tajul Nuraini 1952 menyatakan bahawa sumbangan kurikulum esensialisme yang boleh diperhatikan dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah guru sebagai model kepada pelajar-pelajar, dan sikap yang ditujukan oleh guru dapat membimbing pelajar ke arah pembentukan peribadi dan sasiah yang cemerlang dan berakhlak mulia. Guru juga pembimbing dalam mencorak sistem pendidikan yang berkesan dan berkualiti kepada pelajar. Menurut Azizi Jaafar 2019 menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia mempunyai misi dan matlamat dalam pembentukan pelajar supaya menjadi rakyat yang berilmu pengetahuan dan mencorak kepribadian rakyat yang bersama-sama dalam mementingkan pendidikan serta melahirkan sumber tenaga manusia yang kompeten dan profesional dalam mengatur pembangunan ekonomi negara sahaja, yang mana ia bersifat praktikal dan pragmatik. Menurut Mok Sun San tahun 2010 bahawa falsafah Peronisme mempunyai matlamat yang sama seperti falsafah Esenisme, yang mana mementingkan rakyat supaya bersatu padu antara satu sama lain dan menghasilkan sumber tenaga manusia sebagai pekerja yang mendatangkan manfaat dan dapat membangunkan ekonomi negara serta rakyat lebih berbawa, berilmu pengetahuan dan berdisiplin. Menurut Emilia Ilyas menyatakan secara dasarnya pendidikan progresisme tidak dilaksanakan secara sepenuhnya dalam sistem pendidikan di Malaysia, tapi secara tidak langsung dapat dilihat falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia mempunyai matlamat bagi melahirkan generasi yang mengutamakan pendidikan sebagai satu usaha berterusan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempunyai kemahiran kebolehan yang boleh meningkatkan prestasi dan potensi seseorang individu. Menurut Abdullah dan Zakaria Kasar 1986 bahawa falsafah progresisme merupakan falsafah yang mementingkan perkembangan progresif pelajar dari segi intelek dan fizikal. Rumusan sistem pendidikan di Malaysia.
Sistem pendidikan di Malaysia hingga yang dipakai hingga ke hari ini mempunyai asas dasar pendidikan British. Walau bagaimanapun penempatan rakyat Malaysia tidak diasingkan, namun pengasingan sekolah bukan sesuatu yang baik. Hal tersebut menyukarkan rakyat Malaysia yang multi-etnik untuk bersatu disebabkan oleh identiti etnik masing-masing yang dibawa sejak pemerintahan British yang sangat kukuh. Masalah politik perkauman boleh dikatakan bermula daripada zaman penjajahan British yang mengamalkan dasar pecah dan perintah yang mengasingkan pendapatan dan pendidikan mereka. Boleh dilihat politik pada hari ini mengutamakan pembangunan dan kepentingan sesebuah kumpulan etnik yang tertentu sehingga menimbulkan ketidakkepuasan hati dan hasad dengki dalam diri kalangan etnik yang lain. Hal ini dapat dilihat bahawa masyarakat di negara kita tidak mempunyai perpaduan yang utuh dalam sama-sama membangunkan politik negara. Sepatutnya pendidikan boleh dijadikan sebagai medium untuk membangun ideologi perpaduan antara kaum, namun pengasingan sekolah telah membantu keberkesanan pendidikan sebagai perantaran untuk membangun ideologi tersebut. Politik perkauman boleh dihapuskan sekiranya dibantas apa-apa saja yang boleh membawa sikap asas sikap perkauman tersebut. Oleh itu, banyak usaha yang perlu dijalankan dalam menghapuskan sikap perkauman. Apabila sikap perkauman ini dilemahkan, maka segala kerjasama dan perpaduan etnik dapat dipupuk.